Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali yang saya hormati Encik Azli dan sahabat saya, adik tugas saya, dan kami nak ucapkan terima kasih sebab dapat sudi luangkan masa bersama kita orang dalam kami nak buat selesaikan tugas saya dengan kita orang. Pertama sekali, seperti yang kami maklum tadi, kami nak bertanya ataupun menunjukkan beberapa soalan berkenaan dengan kepimpinan ataupun cara Encik memimpin dalam suatu organisasi. Pertama sekali, saya teruskan soalan. Boleh tak Cik ceritakan sedikit latar belakang Cik dan perjalanan Cik sehingga macam mana Cik boleh jadi seorang pengarah ataupun jadi seorang pemimpin yang amat, orang kata tinggilah, kata punya makat tu. Okey, terima kasih Adik Roman dan rakan-rakan, iaitu Najib, Adik. Okey. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih di atas kesudian adik-adik sekalian yang hadir bertemu saya pada petang ini untuk menemu ramah berkaitan dengan satu tugasan yang diamanahkan oleh pensyarah mungkin dalam subjek yang diambil di Kaksa, College Al-Quran Sayyidina Ali. Dia satu kolej yang pada saya amat terkenal lah dan disegani ramai terutamanya di bumi Melaka ini, kerana dia menjadi orang kata apa, pusat pengajian Al-Quran, hafazan Al-Quran khususnya yang terulung khususnya di bumi negeri Melaka ini lah. Alhamdulillah kita ada tempat belajar anak-anak yang seperti ini, dan di hadapan saya ni pun adik-adik ni pun insyaAllah yang dipilih Allah SWT lah, dan difahamkan hampir hafal juzuk separuh daripada Quran. Dan sebenarnya soalan yang ditujukan tadi, sebenarnya adik-adik sendiri pun boleh jawab bagaimana mentadbir, bagaimana menjadi pemimpin, apakah kepimpinan dan sebagainya. Tetapi untuk menjawab soalan awal, iaitu tentang perjalanan hidup saya, tidaklah terlalu nak diceritakan, tapi dalam konteks untuk berkongsi, jadi contoh sikit sebanyak yang boleh, mungkin tak diikut tapi mungkin boleh didengar, sebab kita pengalaman berbeza-beza kan. Cuma dalam hal saya ini, Allah dah bagikan pinjaman umur setakat hari ini 41 tahun. Okay. Dan ketika ini saya diamanahkan untuk mentadbir urus ataupun mengetuai sebuah jabatan yang juga dikenali ramai sebab kita menguruskan hal hidup dan mati, iaitu Jabatan Pendaftaran Negara, kerana kita mendaftarkan kelahiran dan mendaftarkan kematian, termasuk juga buat kad pengenalan, warga negara dan perkahwinan bagi bukan Islam. Okay. So itu untuk yang sekarang lah posisi saya ataupun jawatan saya pada masa ini. Dan saya alhamdulillah dari segi pendidikan setakat ini, dan mungkin yang tu yang terakhir lah, sebab tak mampu lagi dah tunggu nak belajar, ijazah apa ni, master dalam pengurusan teknologi, master ni MBA, lupa dah nama dia, Master Business Admin, sarjana pengurusan pentadbiran perniagaan, sarjana pentadbiran perniagaan, pengkhususan dalam bidang teknologi dan inovasi. Nak katakan, nak cerita kisah sekolah tu mungkin kita jauh sangat nak ceritakan. Tapi pada masa sekarang ni, inilah posisi saya. Dan kalau nak katakan jabatan ni sendiri secara amnya lah, untuk peringkat umum, peringkat soalan yang pertama ni, saya mengetuai seramai 110 orang. Okay.
melibatkan 6 buah pejabat, yang mana 1 pejabat negeri dan 5 buah pejabat cawangan. Okay? Dan itu dari sudut pengurusan sumber manusia. Okay? Dan di bawah tanggungjawab saya juga diamanahkan untuk menguruskan sejumlah peruntukan. Maknanya dari sudut kewangan pun kita kena buat pengurusan, iaitu sebanyak 20 juta ringgit. 20 juta ringgit yang perlu ditadbir urus dan sebagainya lah. Okay? Dalam masa yang sama, kita juga mengurus pelanggan. Pelanggan iaitu orang awam yang datang ke JPN, yang mana saya rasa semua orang tahu Jabatan Pendaftaran Negara ni memang menguruskan pelanggan sebab kita bersistem kaunter. Jadi pelanggan ni sendiri boleh dikatakan seramai 300,000 setahun, 300,000 orang setahun yang hadir di semua cawangan dan daerah dan juga di negeri ni sendiri lah, yang berurusan di kaunter kita. Jadi dalam konteks pengurusan ni sendiri yang akan disoal sekejap lagi, di situlah bermulanya elemen pengurusan, kepimpinan perlu ada dan perlu wujud. Bila mana saya sebut tadi, dengan duit sebanyak itu, dengan staf sebanyak itu, dengan jumlah pelanggan yang seramai itu yang kita nak urus, kepimpinan tu perlu ada. Okay. Terima kasih. Dapat Cik dapat jawab dengan penuh lah, dapat terima kasih lah. Aduh, macam juga. Bagi saya ada cakap lah dalam cerita Cik yang apa, berdasarkan soalan yang kami tanya tadi. Seterusnya kita pada soalan kedua. Jadi bagaimana Encik memimpin ataupun mengurus orang-orang yang Encik katakan seramai 110 orang, ada 6 pejabat cawangan, macam mana? Okey. Terlupa saya nak highlightkan pada soalan pertama tadi. Saya sekarang ni berkhidmat ataupun kerjaya saya ni dalam Perkhidmatan Awam. Perkhidmatan Awam ni maksud kalau ayat mudahnya orang kerajaan lah, orang kerja kerajaan ni. Dia ada juga pengurusan di peringkat swasta, dan dia ada juga bentuk pengurusan di syarikat persendirian pun ada juga pengurusannya. Malahan yang tak bekerja, yang menganggur pun ada pengurusannya, kan? Jadi pengurusan tu ada wujud dan perlu ada di mana-mana. So menjawab soalan yang kedua tadi, bagaimana kepimpinan itu perlu ada. Kami di dalam Perkhidmatan Awam ni, khususnya diri saya sendiri, sudah tentunya datang daripada sumber latihan. Mana kita dilatih untuk jadi pemimpin. Mana mungkin dan berlaku dulu pun kita didedahkan, kita sertai khusus-khusus yang mendidik kita, melatih kita untuk jadi seorang pemimpin. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut bakat, mungkin ada, mungkin tak ada, itu tak dapat justify kan, dibuktikan dengan satu petunjuk. Tetapi kedua-dua elemen tu mungkin ada. Ada orang yang ada bakat, ada orang yang tak ada bakat tapi dia datang dengan latihan. Ada orang yang ada bakat tapi digilap lagi dari menyelah kepimpinan dia. Tapi kat mana pun kedua-dua elemen tu mesti akan wujud. Dan tentulah benda tu datang dari segi kemahuan diri sendiri. Kalau ada orang tu dia nak dan dia bercita-cita, ataupun dia orang kata apa, dia ada mahu, kan? Dan dia rasa dia bertanggungjawab kepada sesuatu, sudah tentu dia kena garapkan ketiga-tiga tadi, latihan, bakat, kemahuan, dia kena ada sekali. Tak mungkin ada seorang tu dia dilantik ataupun macam Tuan Wahyu kau jadi pemimpin, tiba-tiba jadi gitu je, tak mungkin. Mungkin ada dulu zaman-zaman Nabi mungkin yang dipilih. Kalau ada sekarang pun mungkin yang tertentu saja, tapi secara umumnya dan secara fakta dan secara nampak di mata, dia perlu dengan ada latihan dan perlu ada kemahuan dan perlu ada rasa tanggungjawab dan sebagainya. Dari sudut saya sendiri, saya duduk di Jabatan Pendaftaran Negara ni dah hampir 7 tahun.
Ini jabatan saya, tempat bekerja saya dari sektor kerajaan ni yang keempat. Sebelum ini saya di Putrajaya, bahagian kawalan penerbitan dan teks Al-Quran. Saya diamanahkan sebagai ketua buat kuasa. Juga orang kata apa, duduk dalam kursi yang melibatkan elemen pengurusan dan kepimpinan. Dan sebelum tu sebagai pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya Tanjung Melaka selama 6 tahun. Juga menjalankan kerja-kerja kepimpinan, pengurusan dan sebagainya. Jadi kalau lihat dari sudut pergerakan kerjaya saya tadi, memang nak katakan 100% melibatkan pengurusan, kepimpinan ni. Cuma kecil besar saiz skala pejabat dan petugas, bajet dan sebagainya tadi. Tapi mana pun kecil besar tetap elemen pengurusan tu tetap ada. Dan tadi pun saya dah bagi sedikit contoh di sektor swasta, sektor kerja sendiri, juga orang yang tak ada sektor pun, iaitu sektor menganggur pun. Sebenarnya kalau tengok, semua ada elemen pengurusan yang perlu ada. Orang menganggur pun dia kena mengurus sendiri, dia kena bangun tengok waktu masa, time sembahyang dia kena sembahyang, time mandi urus sendiri dia kena mandi, time makan dia kena makan, time tidur dia kena tidur. Jadi kalau lima benda tu pun dia kena urus sendiri yang baik, kan? Hantar makhluk di dalam zoo tu pun sebenarnya dia orang pun diurus dan mengurus diri juga. Ada time dia orang kena mandi, dia kena mandi. Kena time makan, dia kena makan. Jadi tak ada satu pun makhluk yang mungkin terkeluar daripada elemen pengurusan. Kalau tengok, hantar burung, hantar daun, kalau dalam Quran tu daun kering pun yang jatuh mati tu pun ada pengurusan dia. Iaitu dia diuruskan untuk jatuh tu pun ada pengurusan dia. Tapi siapa yang urus tu kita tahulah kan. Tapi maknanya semua benda ada elemen pengurusan. Cuma kecil besar, macam adik-adik sekarang yang depan saya ni pun ada elemen pengurusan yang ada pada diri. Datang yang kemas, masanya tepat, datang dengan soalan yang dah siap, diurus, dirancang. Dan of course datang ni pun ada buat appointment. Mana kat situ mana elemen pengurusan. Cuma kat mana kita letakkan pengurusan kita tu. Kita menguruskan orang, kita menguruskan diri kita, kita menguruskan pejabat. Dan mungkin saya ni macam adik-adik sekarang menguruskan pelajaran. Jadi boleh katakan semua elemen pengurusan, semua bentuk kehidupan memang ada elemen pengurusan. Jadi tinggal lagi yang saya ini dipilih untuk jadi temu apa? Yang ditemu duga, yang ditemu ramah. Jadi saya banyak apa yang saya buat di depan mata saya yang saya boleh kongsikan. Okey, jawab soalan. Jawab. Terima kasih kerana jawab. Untuk jawapan yang nombor 2, orang kata jawapan yang amat deliver lah. Yang amat kata boleh diambil sebagai apa, pengajaran untuk kita nanti pun. Kita pun jadi pemimpin kan. Kita lelaki, keluarga tak kisah pemimpin kat mana-mana pun. Jadi bagi kita ni di agama kan, nak bawa orang ke arah yang lebih ni. Kalau pakai imam ni pun pemimpin, InsyaAllah. InsyaAllah. Moga dengan apa yang Cik bagi tahu tadi, kita orang dapat ambil iktibar lah untuk masa akan datang yang kami akan jadi apa. So kita berada kepada soalan yang seterusnya. senang buat payment senang buat payment orang. Tak ada skrip, orang aja cakap. Yang ni kau delete nanti kau crop nanti. Okey, soalan yang ketiga ini berkaitan dengan orang bawahan Cik lah. Contohlah, sekiranya ada yang Cik dapati dia buat kesalahan dari segi kerja ke, contoh datang lewat ke apa yang salah, apa yang Cik lakukan? Saya akan jawab soalan ni dalam dua bentuk, dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, kami di Perkhidmatan Awam ni khususnya, kita ada banyak peraturan, banyak etika, banyak undang-undang, apatah lagi kalau yang tinggi lagi ada akta dan sebagainya. Jadi semua itu, semua benda-benda yang saya sebut tadi, dia mengikat kita, mengikat kami personal ataupun pekerja dalam Perkhidmatan Awam ni untuk patuh. Kalau peraturan atau undang-undang berkaitan dengan hadir bekerja, ini cerita dia. Kalau ingkar, ini hukuman. Kalau berkaitan dengan
kepatuhan, buat kerja dengan amanah dan sebagainya. Ini cerita dia. Jadi semua benda ada yang diikat. Jadi kalau nak katakan dari sudut pelanggaran, saya sebagai pengurusan, malahan saya sendiri pun dibertanggungjawabkan untuk patuh pada arahan-arahan tadi tu. Jadi bila mana-mana ada pelanggaran yang berlaku, ada prosedur yang perlu diikut dalam konteks untuk mematuhi dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi, aturan, akta dan sebagainya tadi. Jadi mungkin sekecil-kecil kaedah secara teguran mungkin akan ada. Sekecil-kecil hukuman bentuk surat tunjuk sebab akan ada. Sekecil-kecil hukuman berbentuk teguran, nasihat, pertukaran dalaman mungkin ada. Dan setinggi-tinggi hukuman turun pangkat, tahan gaji, dan pada tertinggi sekali adalah buang kerja. Okey. Jadi kalau daripada soalan tadi, bagaimana saya menguruskan orang personal ataupun orang bawahan, yang kalau boleh saya gunakan istilah sebenarnya rakan sekerja sebenarnya. Sebab kami semua jemaah yang makan gaji, cuma keberadaan tempat saja yang berbeza, kursi saja besar kecil, tapi peranan tanggungjawab sama. Jadi dalam konteks soalan tadi, peraturan dokumen itu sendiri dah ada, dia punya panduan macam mana cara mengurus. Tapi saya suka nak menjawab dari segi pendekatan yang kedua, iaitu saya sendiri, rakan-rakan sekerja saya di jabatan ini sendiri selama 110 orang, dan saya sendiri dengan orang, saya beranggapan saya ini bukanlah pengarah atau ketua semata-mata. Saya beranggapan dan menganggap diri saya dan menjadikan diri saya ini sebagai facilitator. Facilitator bermaksud kita membimbing, sama-sama membimbing. Kalau kita nak pergi ke jalan A ke B, kita sama-sama bimbing jalan bersama-sama daripada A ke B bersama-sama, ikut peraturan, ikut perancangan yang telah ditetapkan dan sebagainya. Jadi, dan kalau mana yang tak mungkin bukan kata buta, tapi mungkin tak nampak jalan, terganggu dia punya pergerakan, jadi kita sebagai facilitator ni membantu supaya kita sampai ke tempat yang nak disasar bersama-sama. Saya juga menganggap diri saya ni tidak sebagai ketua semata-mata, tapi sebagai rakan sekerja, sebab kita di pejabat ni tempoh bersama sangat lama, 8 pagi sampai ke 6 petang. Lebih lama kadang-kadang kita berada di rumah dengan anak isteri dan keluarga sendiri. Jadi dah tentu ukhuwah kita, keterikatan kita dalam pejabat ni kena sama-sama rapat seperti umpama keluarga. Jadi bila kita ada semangat begitu, insya-Allah bukan sekadar kata tadi soalan hukuman, tak patuh arahan, buat pelanggaran, kesalahan dan sebagainya, tapi dengan cara kita approach pendekatan kita sebagai keluarga tadi. Anak sekarang ni kalau tema Malaysia, keluarga Malaysia kan. Jadi benda tu kita dah dapat serap. Jadi insya-Allah pelanggaran-pelanggaran ni bukan kata sifar, tapi kurang berlaku pun dah cukup baik. Okey. So, tapi kalau kata ada berlaku sekalipun, bila dengan pendekatan keluarga, kita akan menegur, nasihat tu lebih rapat, lebih orang kata apa, lebih mesra dan lebih diterima, tak sebagai orang kata apa bos mengarah ataupun menenda orang yang macam hukuman mahkamah dah depressed dan tak ada motivasi. Tapi kalau kita tegur secara baik, tegur secara rakan sekerja, dia lebih mesra dan lebih baik, dan kesan untuk dia jadi baik tu insya-Allah lebih besar. Itu yang pendekatan yang saya gunakan. Berdasarkan apa yang Cik cakap tadi, yang Cik ceritakan, kita ni tidak perlulah menganggap kita ni, contoh kita dah ada kat atas tu, jangan kita rasa tinggi betul. Kalau orang bawah buat salah ke, kita bincang baik-baik, bukan bincang secara orang atas orang bawah, kita bincang macam kita ni adik-beradik. Malahan Lokman, kalau saya boleh saya tambah, kadang-kadang kalau kita melihat kenapa anak buah kita tak sempurna atau berlaku kesilapan ataupun berlaku kesalahan ataupun tak perfect, sebenarnya kadang-kadang kalau kita pusing balik, mungkin kekurangan tu berpunca balik kita urusan, dan kita tak bagi latihan yang cukup
Mungkin kita tak bimbing dia ke jalan yang benar dengan baik. Macam saya kata tadi, facilitator tu mungkin kita sendiri ada terlepas pandang yang menyebabkan mereka cuai dan lalai. Dan juga dalam macam game macam ni, kita kena ada satu sistem, kita kena buat satu kawalan supaya diorang tak terabai dan lalai dan cuai dan sebagainya. Di mana kita kena bantu. Dan sampai satu tahap, mungkin kesalahan tu berlaku kerana mereka tak happy. Jadi macam mana kita ambil kesempatan, mengangkatkan diri, bagi diorang seronok bekerja, bagi diorang rasa selesa bekerja, datang di pejabat. Itu semua datang daripada pengurusan. Itu kata tadi, dia kata kita pendekatan secara adik-beradik, fasilitator dan rakan sekerja, dia punya kesan dia lain. Rather than kita duduk kursi macam hakim, jadi mahkamah, jatuh hukum, dia takkan habis, dia takkan selesai dan dia takkan menjadi baik pun kerana benda-benda tu. Dan daripada soalan yang ketiga, seterusnya kepada Najib. Soalan seterusnya, InsyaAllah. Soalan yang seterusnya ni soalan yang keempat. Jadi saya nak tanya Encik, apakah yang dilakukan oleh Encik jika ada orang bawahan Encik seorang yang rajin dalam bekerja? Apakah mereka dapat ganjaran atau sebaliknya? Dan kalau jika mereka dapat ganjaran, apakah ganjaran tersebut? Jawapan ni sama macam soalan yang nombor 3. Dalam perkhidmatan awam dia ada satu ketetapan, iaitu mereka-mereka yang memberikan perkhidmatan sumbangan yang baik, yang lebih daripada biasa, apa istilahnya extraordinary, lebih daripada biasa, lebih daripada kerja yang sepatutnya dibuat. Dan masa yang sama mungkin cemerlang benda-benda lain, sukan, cemerlang dalam aspek aktiviti luar jabatan, dan apatah lagi kerja hakiki dia sendiri pun menunjukkan produktiviti yang tinggi. Sudah tentu ada ganjaran-ganjaran yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seperti contoh, anugerah khidmat cemerlang yang diadakan setiap tahun untuk mereka yang cemerlang, dan mereka ni akan dinilai oleh jawatan kuasa tertentu sebelum diiktiraf sebagai cemerlang, dan sebagai hadiahnya mereka mendapat nilaian RM1,000 dan juga hadiah dan juga sijil. Satu. Yang kedua, di jabatan kami ni juga, jabatan saya ni, kita ada anugerah cemerlang setiap bulan. Juga mendapat insentif yang sama untuk wang tunai, hadiah dan sebagainya, sijil dan sebagainya. Okey. Tapi saya melihat dari aspek jawapan bentuk lain, iaitu bagaimana saya sendiri sebagai pengurusan menghargai anak dan puan-puan yang cemerlang ni, selain daripada yang dah ditetapkan oleh kerajaan, yang disediakan oleh kerajaan. Apa yang saya buat secara sendiri adalah, satu, kita lagi menggilap bakat dia. Dia dah cemerlang, kita dah tahu dia terbaik dalam satu bidang ni, kita gilap lagi bakat dia dengan cara kita hantar dia lagi latihan tambahan, supaya dia lebih baik dalam bidang tu, dia lebih menguasai dalam bidang tu. Yang pertama. Yang kedua, kita letak dia dalam position ataupun dalam tempat, atau boleh saya silakan sebagai unit atau bahagian atau pejabat yang boleh dia membawa lagi kecemerlangan di tempat itu. Bukan diri dia yang cemerlang, dia pindahkan ke tempat yang dia bekerja. Mana bukan sekadar fizikal pejabat, bukan sekadar perkhidmatan, rakan-rakan dia juga akan menjadi cemerlang seperti ini. Jadi ini antara yang saya sendiri secara peribadi buat kepada mereka yang menunjuk kecemerlangan di jabatan pimpinan. Okay, baik. Jawapan yang diberikan tu sangat relevan ataupun sangat mantap lah untuk yang kami menjadikan sebagai panduan suatu ketika nanti kami jadi seorang pemimpin. Kerana apa? Jika seorang pekerja itu diberi, jika seorang pekerja yang rajin itu diberi ganjaran, contohnya adalah macam anugerah pekerja cemerlang. Jadi pekerja tersebut akan meningkatkan kualiti kerja dia, dan mereka pekerja tersebut akan lebih semangat dalam bekerja lah. Dan tidak hanya kepada orang tu saja, pekerja tu saja, tapi dia memberi semangat kepada pekerja-pekerja lain untuk menjadi seperti dia, ataupun menjadi lebih daripada dia, untuk meningkatkan kualiti kerja dia macam itulah. Jadi ini adalah salah satu cara ataupun salah satu perkara
yang dapat meningkatkan kualiti ataupun meningkatkan apa? Image. Meningkatkan ni lah semangat Betul. kerja tersebut. Okay, insyaAllah kita pergi ke soalan yang seterusnya. Sepanjang Encik berkhidmat di sini, apakah cabaran ataupun halangan yang paling dahsyat ataupun halangan yang paling hebat yang pernah Encik lalui? Dan bagaimanakah cara Encik untuk mengatasi cabaran tersebut? Untuk soalan ini, dan saya rasa semua orang rakyat Malaysia, malahan penduduk bumi akan jawab dengan yang sama. Kita melalui zaman gelap, zaman susah, zaman yang penuh mencabar ketika pandemik COVID tempoh hari, yang mana semua orang melalui ini. Jadi saya secara peribadi, sepanjang perkhidmatan saya di sini 2 tahun ni, 2020 bermula 18 Mac 2020 sehinggalah ke hujung tahun 2021 kita melalui era pandemik, yang mana pandemik COVID ini benar-benar memberi cabaran kepada pengurusan peribadi pun sama, pada pengurusan pun sama, iaitu macam mana cara kita nak mengurus jabatan dalam keadaan kita belum terus berfungsi, tetapi dalam keadaan kita menghadapi risiko di depan mata. Okay? Jadi pada masa itu, ialah dengan peraturan, dengan arahan, dengan SOP yang telah ditetapkan, dan dalam masa sama kita mengambil inisiatif dan pendekatan sendiri juga pun ada. Jadi kita berjaya mentadbir urus jabatan kita dalam masa yang sama tetap memberikan perkhidmatan. Sebab saya sebut tadi, JPN ni dia uruskan benda yang paling orang perlu, iaitu sijil lahir, kad pengenalan, yang mana dokumen ni memang perlu setiap hari untuk urusan dia. Urusan dia nak pergi hospital, dia nak pergi ambil driving license ni, Malaysia Baru pun nak kena ada my card. Apatah lagi my card tu memang kena sentiasa dibawa ke mana saja dia pergi keluar dari rumah. Dan kemudian sijil lahir pun perlu untuk anak-anak pergi rawatan hospital, pergi sekolah dan sebagainya. Jadi dokumen-dokumen JPN ni, perkhidmatan JPN ni tetap diperlukan walaupun dalam era pandemik, dalam tempoh pandemik. Jadi macam mana kami nak mengekalkan perkhidmatan, mengekalkan pengurusan yang baik, mengekalkan perkhidmatan pelanggan yang baik dalam keadaan COVID ni perlu dihadapi. Jadi kita ada dalam beberapa pendekatan yang kita buat pada masa itu. Contoh, kita buat secara perkhidmatan secara temu janji untuk mengekang orang ramai datang, kita hidekan orang. Dan masa sama kita menukar sistem kita daripada manual kepada online, supaya akses kita pada manusia ni kurang, tapi kita lebih pada online. Tapi perkhidmatan tetap boleh dijalankan. Yang ketiga, pembayaran secara tunai kita tukar kepada pembayaran elektronik. Jadi kita orang kata akses kita kepada duit yang mungkin tercemar dengan virus dan sebagainya akan dikurangkan. Dan dalam masa sama juga, beberapa orang di tangan kita juga menerima tugas, iaitu benda ni jangkit COVID. Untuk rekod, saya rasa hampir 40 orang yang dijangkiti COVID. Dan bagaimana kita menguruskan kadang-kadang orang kita kurang, di Medan Perang ni orang kita kurang nak bekerja kerana terpaksa masuk hospital, ditahan di kuarantin di rumah. Tapi dalam masa sama perkhidmatan kita nak teruskan. Di sinilah tempatnya kualiti pimpinan diuji, aspek pengurusan diri diuji. Bagaimana kita nak memimpin, bukan kata memimpin, tapi nak menghimpunkan pasukan kita untuk menangani dan menyelesaikan masalah ini. Dan masa yang sama kita dapat terus perkhidmatan pada rakyat. Okay, baik. Terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas tentang cara-cara Encik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi masalah ketika pandemik COVID-19, bagaimana kalau macam orang ramai datang ke pejabat ni, macam mana nak hadkan orang, macam mana kita nak menukarkan perkara yang berhadapan dengan kita menukarkan macam perkara secara tunai, kita tukarkan kepada secara elektronik. Lepas tu cara mengurus orang bawahan yang kurang. Jadi Encik telah jelaskan dengan jelas supaya kami ni dapatlah contohi Encik dan dapatlah kita mengamalkan ataupun kita menggunakan cara ataupun ilmu yang Encik telah lakukan. InsyaAllah pergi pada soalan seterusnya. Seterusnya kita
bagaimana boleh kami tahu siapakah siapakah orang yang menjadi tuan idolakan ini sebagai sebuah inspirasi tuan sebagai idola. Sebagai idola. So idola dalam kepimpinan ke? Pimpinan. Jadi kalau idola ni banyak idola Kalau kita idola artis, adalah idolanya kan. Kalau idola dalam bidang sekian-sekian, adalah idolanya. Tapi menjurus pada soalan dan topik kita pada hari ini, kepimpinan, sudah tentulah idola kepimpinan saya adalah ayah saya sendiri. Okay. Satu kerana ialah satu dia seorang ayah. Semua orang kat sini ada ayah. Okay. Sebenarnya ayah nak memimpin kita yang terbaik. Of course, kalau kita nak kembang Nabi ni, sahabat-sahabat ni, kalau Bapak Rashidi ni dan sebagainya. Tetapi itu tidak ada di depan mata kita. Kita mendengar sejarahnya, mendapat tinggalannya dan sebagainya. Tapi yang ada di depan mata kita ni, pada saya yang terbaik dan saya menjadi idola sepanjang masa adalah ayah saya. Kerana ayah saya yang telah, sebab dia terujinya kepimpinan ini adalah pada ketika dia seorang diri. Kepimpinan ni tak teruji, tak hebat kalau ada ramai-ramai. Mungkin ada drama, mungkin dia buat-buat ya. Tapi kepimpinan ni teruji pada ketika dia buat diri seorang diri. Yang mana ayah kita cari rezeki ya. Memimpin diri dia, nak cari rezeki walaupun bidang kerja dia. Sebagai seorang guru, ayah yang baik, Loman seorang guru. Yang mana dia bangun pagi nak pergi jadi seorang guru, nak pandaikan diri, pergi khusus, tapi nak didik anak bangsa nak jadi yang contoh pada anak murid. Itu juga pengorbanan seorang ayah. Macam mana dia nak jadi yang terbaik untuk anak-anak dia, untuk anak-anak dia ikut dia. Mungkin anak-anak dia lebih berjaya pada ayah dia, itu rezeki. Tapi dari sudut kemanusiaan dan dari sudut fitrahnya tadi, ayah tu tetap yang terbaik dan dia akan memimpin yang terbaik. Bagaimana dia memimpin keluarga dia dalam keadaan susah dan senang. Anak sakit, anak nak pergi sekolah nak uruskan, dan masa yang sama dia ada ahli keluarga yang lain, mak ayah dia sendiri, adik-adik dia yang lain, macam mana dia menguruskan. Jadi itu sebenarnya sebenarnya kalau diperhatikan dan adik-adik pun menilai, itulah satu-satunya pemimpin yang terbaik, iaitu jawatannya adalah ayah. Jadi insyaAllah nanti dah kahwin semua, pakai ustaz ni kan, orang Saidi seorang ayah pun tahu inilah bentuk kepimpinan yang paling teruji dan paling berharga, insyaAllah. Dengan ini sebab hari ini ada sebagai seorang pemimpin itu yang pertama lah kita patut kita contohi dan berada ni. Soalan yang seterusnya ataupun soalan yang terakhir, apakah harapan tuan atau harapan Encik ada di jabatan ini yang tuan berkhidmat sekarang ini? Apa harapan tuan pada jabatan ini? Secara khusus dan fokusnya kepada soalan itu, untuk jabatan ini saya berharapkan kepimpinan itu ataupun pengurusan itu bukan setakat di atas. Semua orang, semua peringkat, di semua level, atap, kerja bawahan sekali, dia tahu dan dia mampu mengurus. Okey, saya bagi analogi yang mudah. Kalau berlaku kebakaran, ada satu pemadam api. Adakah perlu seorang bos yang mengangkat pemadam api itu, tak kala dia tak ada kat situ tapi dia ada di tempat lain, tapi kerana jawatan dia ketua, dia kena angkat? Tak perlu, tak semestinya. Dan malahan tak tak sepatutnya benda itu berlaku, iaitu membiarkan orang lain mengangkat pemadam. Pada ketika itu ditagih orang yang berada di situ, biarpun dia seorang pemandu pun sekalipun, dia bertanggungjawab menguruskan diri dia, menguruskan pemadam api itu untuk menguruskan kebakaran yang ada di depan mata. Jadi maknanya kata, saya mengharapkan elemen pengurusan itu sebenarnya wujud dan kepimpinan pengurusan dan kepimpinan itu wujud di semua peringkat. Itu dia fokus pada jabatan lah. Tapi secara umumnya kalau semua orang tahu mengurus di, tahu bahawa kita ni dipimpin, memimpin ataupun menjadi pemimpin, malahan itulah janji Tuhan kan, hantar manusia ke muka bumi untuk jadi khalifah kan. Khalifah ni pun pemimpin dalam bidang apa pun, dalam sektor apa pun, level apa pun, kita diminta untuk jadi pemimpin. Jadi saya
berharap secara peribadi untuk yang untuk yang secara umum ni, kita semua jadi pemimpin yang terbaik. Mungkin bakat datang tiba-tiba, Allah bagi kelebihan, mungkin dari sudut ilmu, mungkin dari sudut pengalaman, tak pun ambil di mana-mana yang boleh, tapi teruslah jadi pemimpin yang baik. InsyaAllah dunia yang akan kekal tenang, aman damai, bebas daripada masalah, dan paling penting sekali kita sesuai dengan kehendak Allah itu sendirilah, khalifah yang terbaik untuk bumi, insyaAllah. Ada satu soalan lagi. Soalan bonus. Soalan bonus. Ada soalan yang kan, insyaAllah. Apa boleh tak Cik bagi sedikit macam motivasi ataupun nasihat kepada kami semua untuk meningkatkan potensi diri kami untuk jadi orang-orang yang jaya lah, untuk jadi seorang pemimpin yang berwibawa lah. Maka motivasi dan nasihat yang boleh Cik berikan dulu ni. Sebagai salah seorang bekas pelajar juga saya pun dulu belajar universiti, belajar moden ya. Cukup sekadar pada ketika umur adik-adik sekalian ni, macam saya kata tadi, Allah dah letakkan anda semua dalam jawatan pelajar. Cukup sekadar menguruskan diri sebagai seorang pelajar cukup. Tapi buat yang terbaik sebagai seorang pelajar urusan diri. Contoh kalau bangun pagi tu, buat apa urusan ni, siapkan diri, pergi kelas pukul 8, 7.30 dah sampai. Itu pasal kalau saya kata pengurusan diri yang sebenarnya yang terbaik adalah pengurusan masa. Masa tu yang paling penting untuk diurus. So bila benda tu dah dibiasakan daripada kat sekarang, umur sendiri terbaik sebagai seorang pelajar, insyaAllah saya yakin, sangat yakin satu masa besok bila dah Allah letakkan anda semua di satu posisi yang lebih tinggi, dan of course masa tu dah berkerjaya lah, walau apa pun bidang kerjaya. Jadi imam tu pun ada pengurusan diri, jadi pegawai kerajaan pun ada pengurusan dia. Jadi kerja swasta pun ada pengurusannya. Saya sebut pada awal tadi. Jadi semua pengurusan tu tetap ada, tapi bila dah dilatih dari sekarang, InsyaAllah dia akan jadi satu habit dan kebiasaan. InsyaAllah kita akan mampu menguruskan sesuatu yang lebih besar pada masa akan datang. Isunya sekarang ada orang dia terlupa yang dia patut urus diri dia, tapi dia uruskan benda lain. Dia uruskan benda yang tak sepatutnya dia urus, kan? Malahan benda yang dia urus tu kadang-kadang menjadi rosak, kerana dia bukan bidang dia, kerana dia bukan ahli dia, bukan ahlinya, dan dia bukan sesuai pada masa itu dan pada ketika itu dan pada tempat itu. Jadi balik pada yang asal, setakat ni apa yang awak punya bidang, belajar. Saya bidang kerjaya, kita uruskan apa yang kita ada rumah mata dengan terbaik, InsyaAllah. Jadi korang semua tahu tempat dia masing-masing, semua akan sampai. Okay, alhamdulillah kita dah sampai penghujung untuk sesi murabah kita. Kesimpulan yang kuantum konklusinya yang dapat saya buat, kita ni bekerja ni kena dalam ukhuwah, satu ukhuwah. So seperti mana yang tuan guru saya dah cakap, ukhuwah ni kita ni biasalah, kita Islam kan, sama Islam tak Islam ataupun bukan Islam, ukhuwah ni penting dalam suatu kejayaan ataupun satu benda lah yang kita buat. Tuan guru saya cakap, kita bayangkan ukhuwah ni macam satu bangunan. Apa ayat dia? Tak ada ayat, tapi Ada dia bagi yang tu bila ada yang kukuh tu. yang kukuh. Adik Kita bangun batu bata bangunan tu yang tu terjemahan lah ayat dia, saya lupa. Orang ingat kan. Tu ayat dia pakai ayat tu. Bangunan tu kalau contohlah kita buat pakai batu je, so dia kukuh tapi takkan bertahan lama. So dalam bangunan tu kan ada besi dengan contoh orang kata tiang lah, tiang yang menaikkan satu bangunan tu. Kurang dia satu barang tu, bahan ataupun salah satu daripadanya, maka dia takkan bertahan lama. So kita gunakan konsep tu dalam bekerja. Kalau contoh rosak satu ni, kita biarkan dia, tak jadi apa. Kita tolong dia, kita dorong dia, kita bantu dia. Masalah jangan bagi tekanan.
Itu saja. Kami minta maaf kalau ada silap kata ke, ada silap soalan ke. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih sebab dapat bagi masa kepada kami untuk kami temu ramah Cik. Terima kasih. Okay, insyaAllah. Terima kasih semua.